Kembali dalam topik kita hari ini, angkara pemandu mabuk sampai bila? Dan dalam segmen kali ini kita akan mendalami sebenarnya apakah sudut pandangan undang-undang daripada segi hukuman yang patut dikenakan terhadap pemandu mabuk. Kita difahamkan banyak sebenarnya sentimen dan perkongsian orang ramai yang begitu mempersoalkan sebenarnya adakah undang-undang pada ketika ini memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang telah pun melakukan satu jenayah yang cukup berat ini. Dan bersama saya hari ini, Encik Abdul Rahim Sinwan, Peguam Bela dan Peguam Cara untuk membincangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah, masya Selamat Raya. Selamat Raya. Baik, mungkin boleh kongsi bersama kita buka perbincangan kita ini. Kita nak faham sebenarnya persepsi Tuan sendiri melihat keberkesanan hukuman pada ketika ini. Ramai yang mempersoalkan, tetapi bagi pandangan Tuan, adakah kita perlukan lagi satu orang kata booster ataupun penekanan lagi daripada sudut hukuman terhadap mereka pesalah pemandu mabuk ini? Baik, terima kasih. Persoalan tentang mereka yang mabuk ketika memandu. Di dalam benak kita di masyarakat, sepatutnya perkara ini ditimbulkan bahawa pemanduan ketika mereka mabuk adalah satu jenayah. Jadi mungkin tentang perkara jenayah tidak di dalam benak mereka. Sekiranya kalau perkara ini diberitahu pada masyarakat secara menyeluruh bahawa pemanduan secara mabuk ada satu jenayah, mungkin tindakan-tindakan orang nak mabuk tu mungkin berbeza. Baik, di dalam hukuman pada mereka yang mabuk ni sebetulnya dua, di pandangan undang-undang kriminal, undang-undang jenayah, dan satu undang-undang sivil. Yang pada ketika ini ialah mengenai adakah undang-undang sedia ada ni mencukupi untuk menangani persoalan sedemikian. Kalau kita lihat pada undang-undang jenayah, ada 4 perkara. Satu mengenai undang-undang, kedua mengenai penguatkuasaan undang-undang, ketiga tentang adanya pertuduhan, dan keempat mengenai penghakiman. Jadi perkara ini mesti secara menyeluruh diperkasakan supaya perkara ini boleh dimantapkan tindakan. Dan perkara kedua ialah mengenai tindakan sivil, di mana sekiranya mereka yang menjadi mangsa dalam tindakan ini, keluarga mereka boleh minta ganti rugi. Jadi dua perkara. Jadi undang-undang ada dua. Satu tindakan jenayah, satu tindakan sivil. Itu kedua perkara. Bila kita bercakap berkenaan keberkesanan dan semua aspek ini kan untuk menjadikan satu hukuman yang setimpal terhadap pelaku ini, adakah kita masih melihat trend ini semakin lama semakin menjadi? Semakin kita dalam PKP ini, semakin banyak kes langgar sehingga maut yang kita dengar. Adakah menunjukkan yang kita mempunyai hukuman yang kurang setimpal ataupun yang tidak cukup tegas sehingga kan mereka ini cukup berani untuk melakukan perkara sebegini walaupun dalam perintah kawalan pergerakan? Dalam keadaan sekarang, kalau kita lihat, mungkin kalau lihat pada pernyataan Perdana Menteri kita di dalam report bernama, pada 2019 sendiri terdapat 23 kes mengenai penganduan. Itu secara statistik. Tetapi di dalam 2020 ini, pada 5 bulan pertama, terdapat 21 kes. 5 bulan pertama dan 8 menyebabkan kematian. Kalau kita lihat dari segi trend yang sedia ini, mungkin sebetulnya perkara mabuk ini perkara lama, bukan perkara baru. Betul. Dan kita ada undang-undang yang sedia ada juga. Adakah undang-undang kita boleh menangani undang-undang ini? Itu sebab seperti saya nyatakan, mereka yang memandu secara mabuk ini, ada tak di dalam benak mereka daripada sekolah bahawa pemanduan mabuk adalah satu jenayah. Dan jenayahnya ada tindakan jenayah terhadap mereka. Betul. Jadi sekarang kalau kita lihat pada sekarang dengan pindian saja, memandu secara mabuk di bawah Seksyen 44, mereka didenda sekurang-kurangnya 3 tahun hingga 10 tahun. Dan sebenarnya dari segi denda, segi hukuman 8,000 hingga maksimum 20,000. Dan sekiranya selanjutnya lesen mereka boleh digantung. Adakah ini cukup untuk menangani keadaan ini? Adalah ura-ura menyatakan perkara ini boleh diambil tindakan dan slaughter. Baik, undang-undang sedia ada. Persoalan undang sedia ada ni adakah cukup? Saya cakap we have ready laws, tapi penguatkuasaan mungkin undang-undang tidak dikuatkuasaan secara sepenuhnya. Secara penuhnya. Baik. Bagaimana pula kita melihat itu daripada sudut kita kena faham bahawa memandu dalam keadaan mabuk itu adalah satu jenayah. Tapi bagi mereka yang telah pun menjadi mangsa akibat situasi ataupun jenayah ini, ahli keluarga, anak-anak dan sebagainya, apakah yang menjadi satu pembelaan buat mereka? Adakah mereka mempunyai hak tertentu yang mereka boleh tuntut daripada sudut kelangsungan hidup mereka selepas situasi tragedi itu? Baik, di dalam seperti saya nyatakan awal, ada dua, tindakan kriminal dan tindakan sivil. Baik, dan tindakan kriminal juga di dalam mahkamah, pendakwa raya boleh membuat permohonan untuk mendapatkan restitution.
Restitution. Compensation. Ya. Itu satu. Jadi sekiranya kalau tindakan itu berlaku, orang itu telah dihukum penjara atau denda, mahkamah boleh membuat satu keputusan atas permohonan Timbalan Perdana supaya restitution dibuat terhadap mangsa. Itu satu, di bawah Seksyen 426 ya, CPC. Dan kedua ni mengenai tindakan sivil. Ya. Kita boleh ambil tortious, di mana tindakan sivil boleh diambil terhadap pelaku jenayah itu. Satu, dia telah melakukan jenayah dan tidak menghalang keluarga untuk tindakan sivil untuk mendapat ganti rugi. Baik, untuk dalam kes kematian, mereka mengambil tindakan dalam masa 3 tahun. Dan untuk tindakan kecederaan, mungkin dalam masa 6 tahun. Jadi kalau mereka tak ambil tindakan, tak boleh dapat lah. Jadi peruntukan undang-undang ada. Mungkin pengetahuan tentang undang-undang tidak tahu. Baik. Itu ya. Jadi ahli keluarga pun kena ambil peranan untuk ambil tahu apakah prosedur yang sebenarnya untuk menuntut hak dan sebagainya. Betul. Baik, Cik Rahim, untuk menjawab soalan orang ramai rakyat Malaysia sehingga hari ini bertanya, adakah perundangan kita atau akta kita akan diperkukuhkan lagi, akan diberatkan lagi hukuman yang dikenakan terhadap pesalah pemandu mabuk ini? Adakah ini akan berlaku ataupun akan dirombak semula untuk mengenakan hukuman yang lebih berat selepas ini? Baik, walaupun undang-undang sedia ada, undang-undang itu mesti diperkasakan. Dari segi mereka tindakan, contoh saya seseorang tu didapati mabuk, ya. Di dalam keadaan mabuk tu dia kena test 3. Satu mengenai nafas dia, kedua mengenai darahnya dan air kencingnya. Okey. Baik, jadi nafas, darah dan air kencing. Air kencing. Dia ada tu. Baik. Sekiranya dalam pemerkasaan mengambil pembuktian tidak kukuh atau mungkin Timbalan Perdana tidak membuat kerja yang rapi, mungkin orang yang bersalah tu boleh terlepas. Jadi macam mana tu? Macam terlepas tak mungkin kukuh. pembuktian. Contoh yang terbaik, contoh dari segi pengambilan sampel kencing atau darah, mungkin dari segi prosedur tidak dipatuhi. Jadi dia memberi peluang pada peguam untuk nampak ada ruang-ruang yang boleh dipersoalkan. Baik. Jadi perkara-perkara ini sepatut diperkukuhkan. Okey, itu satu. Kerana peguam ni dia akan lihat dia tanggungjawab terhadap anak guam dia. Tanggungjawab pendakwa raya, tanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang demi kepentingan awam. Jadi ada pertembungan. Itu satu. Baik, yang kedua itu mengenai mengambil tindakan sivil. Ya, sama juga. Pasal kita nak pembuktian juga. Ya. Seperti saya cakap, tidak menghalang keluarga yang mangsa itu mengambil tindakan sivil terhadap pelaku itu. Baik. Ya, that's a position. Jadi sebenarnya ini boleh dikatakan walaupun nampak straightforward, agak jelas di hadapan kita, tapi banyak sebenarnya faktor lain yang main peranan untuk menentukan hukuman terhadap pesalah itu, ya, agak complicated juga, ya. Boleh dijadikan satu kata-kata akhir ataupun nasihat ataupun apa yang boleh disampaikan buat rakyat Malaysia, buat mereka yang gusar melihat perkembangan semasa, melihat peningkatan nombor dan sebagainya dalam masa 5 atau 6 bulan pertama bagi tahun 2020 ni, apa yang Encik Rahim boleh sampaikan? Baik, sebetulnya saya sarankan satu tentang educating the public. Pasal kami di sekolah pun kami tidak diajar bahawa pemanduan mabuk itu jenayah. Kira hantar bila kita memandu itu jenayah. Jadi perkara ini patut dibawa di sekolah lagi. Dan kedua, saya sarankan kita menggunakan teknologi dan menggunakan fasiliti sendiri. Contoh yang terbaik, saya pernah memandu di Australia. Saya pergi dari itu mengantuk. Tetapi pasal ada kamera tu, dia terus polis tu tahan saya. Dia ingat saya mabuk. I see. Jadi dia menggunakan kamera. So sekarang kalau di Malaysia kita ada kamera, you can even put drone to manage sepanjang highway yang sedia ada. Itu kan do. Okey, ini kedua. Ketiga ni, pada pemilik-pemilik pub atau siapa, sekiranya mereka ada idea of making profit from the sale of alcohol. Terdapat mereka juga lah tanggungjawab. Seperti di negara-negara lain, sekiranya kalau mereka tahu bila mereka nak minum pada hari Jumaat, mereka tidak memandu, mereka tahu pasal itu sahaja jenayah. Dan tanggungjawab pada bangsa-bangsa ini, sekiranya terdapat orang yang mabuk, mereka dapatkan teksi. Jadi di sini dia pun tak peduli kalau orang mabuk dia bawa kereta, tak ada. Jadi mengenai tanggungjawab pada mereka menjual arak ni, tanggungjawab sekiranya kalau mereka nak dapat keuntungan daripada jual arak, mereka bersama mereka adalah tanggungjawab supaya orang minum arak ni tidak membawa mudarat kepada masyarakat. Baik. Yang keempat ni, seperti kita ada COVID. COVID ni bila kita masuk
pasaraya, kemudian kita ada application. Application di mana kita boleh identify kita masuk application tu nama ni. Jadi saya sarankan kepada kerajaan, siapa nak beli arak ni, kena ada application. Application dia identify themselves, ya. Dia beli arak di mana, dengan siapa. Jadi setidak-tidaknya dalam application membeli arak ni, mereka kena mendapatkan maklumat diri siapa beli arak. Baik. Tidak secara langsung pun kita tahu siapa beli arak tu. Pengesanan tracing dan banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh membantu mereka untuk tidak jatuh dalam keadaan yang lebih teruk lagi. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Rahim Sinuan, Peguam Bela dan Peguam Cara untuk memberikan antara sisi lain dan juga nasihat yang boleh barangkali dijadikan salah satu pertimbangan untuk melihat apakah langkah seterusnya membendung situasi buruk ini. Terima kasih kita ucapkan.